Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, sebelum kita meneruskan bicara kita, terlebih dahulu kita ingin merenung sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pernah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, dan tidaklah satu kaum tak kala mereka berkumpul di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, dan ada dari kalangan mereka yang saling mempelajari di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas mereka ketenangan dan rahmat Allah menyelubungi mereka, dan para malaikatnya juga turut serta bersama dengan mereka, dan Allah menyebut mereka itu di sisi hamba yang bersama yang ada dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saat kita merenung hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan dua amalan untuk kita mendapat 4 keajaiban yang digariskan oleh baginda. Yang pertama, sama ada kita membaca Al-Quran di dalam masjid, dalam rumah Allah, dalam surau. Dan yang kedua, sambil kita berkongsi di antara kita. Saya ingin perkongsian daripada tuan-tuan dengan dua amalan ataupun salah satu di antara kedua-dua di atas. Kita dijanjikan dengan 4 kelebihan. Yang pertama, ketenangan diturunkan ke atas kita. Tuan-tuan, kita berada di dalam rumah Allah berbeza jika berada di rumah kita. Tenang tak tuan-tuan? Berada di masjid, tenang. Itu yang mudah kita tidur tu. Tambah dengar khutbah Jumaat, tuan-tuan, tenang. Khatib naik mimbar, rasa macam khatib membelai. Tenangnya, bukan bermaksud tenang langsung kita tidur, tak. Ketenangan yang kita rasakan berbeza. Ini hanya terdapat dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala yang kedua, rahmat Allah menyelubungi kita. Rahmat tu makna apa? Rahmat itu adalah belas kasihan Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, para malaikatnya juga turut serta bersama dengan kita. Yang keempat, Allah menyebut mereka yang sedang berada di dalam rumahnya itu melalui salah satu di antara kedua-dua amalan di atas, di sisi hamba yang berada di sampingnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan, fokus kita merujuk kepada ketenangan di dalam rumah Allah. Para sahabat dahulunya, tuan-tuan, mereka menjadikan rumah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat untuk menenangkan fikiran. Hal ini seperti mana
apa yang berlaku kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, ceritanya Ali adalah menantu Rasulullah. Pernah terjadi sedikit salah faham di antara Ali dan juga Fatimah, rumahnya, isterinya. Jadi selepas berlaku sedikit pergeseran, Ali keluar daripada rumah. Dia keluar lepas sedikit berlaku perbalahan kecil dengan orang rumahnya. Dia keluar daripada rumah. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Baginda Ali sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah datang, tengok menantunya tak ada. Yang ada anak perempuannya, Fatimah sahaja. Kemudian Fatimah, selepas Rasulullah bertanya kepadanya, dia pun ceritalah tentang apa yang berlaku, sedikit pergeseran di antara dia dan juga Ali. Kemudian Ali keluar. Tuan-tuan, Rasulullah pun keluar. Kemana perginya Rasulullah, tuan-tuan? Terus baginda Ali sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Saat baginda Ali sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid baginda, Masjid Nabawi, melihat Ali sedang berbaring di situ. Menantunya tengah baring. Tadi berbalah dengan rumah, datang masjid, baring dalam masjid. Manakala Masjid Nabawi saat itu bukanlah seperti mana hari ini, hanya berlantaikan tanah dan juga debu. Tak ada kapet macam ni, tuan-tuan, tak ada aircon. Dahulunya hanya tanah saja. Bila dia baring, secara tidak langsung tubuhnya, pakaiannya diselumuti debu dan juga tanah. Bila Rasulullah tengok menantunya tengah baring, Rasulullah masuk, Rasulullah kata, "Qum ya Aba Turab." Bangun kamu wahai bapa tanah. Sebab melihat menantunya penuh dengan tanah. Jadi kita lihat di sini, tuan-tuan, para sahabat, mereka ada masalah, ada sedikit salah faham. Terus mereka datang ke rumah Allah sebab mereka melihat di dalam rumah Allah itu adanya ketenangan. Kalau kita hari ni, tuan-tuan, kita balas dengan rumah kita, kita pergi mana? Kita datang masjid ke? Kita pergi lepak kedai kopi? Telefon kawan kita, "Mat, ada masa tak datang sekarang kita lepak-lepak?" Itu kita, tuan-tuan. Para sahabat dahulunya bukan begitu. Bahkan mereka datang ke rumah Allah. Rasulullah pun tak cari tempat lain. Baginda Ali sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, tengok memang ada menantunya di situ. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana mereka melihat pada rumah Allah itu, tuan-tuan, adanya ketenangan. Berbeza jika dibandingkan dengan saya, tuan-tuan, ibu-ibu pada hari ini. Terus kita masuk pada bicara kita kali ini, tuan-tuan. Dahulu pengarang telah berbicara kepada kita sebagai selingan sebelum kita meneruskan bicara, iaitu pengarang menukilkan kepada kita tentang permasalahan yang wujud. Dahulu kita juga telah berbicara mengenai amalan yang dapat meningkatkan iman dan mengurangi iman. Iman meningkat dengan ketaatan. Iman saya, iman tuan-tuan, iman ibu-ibu, iman kita meningkat dengan ketaatan. Dan iman kita berkurang dengan kemaksiatan. Dalam arti katanya, setiap sesuatu perkara yang taat kepada Allah, bukan perkara yang berdosa, tuan-tuan, ianya meningkatkan iman. Kita memenuhi jemputan sahabat kita, kawan kita minta kita datang ke rumahnya, kenuri anaknya, ataupun dia buat makan, kita datang. Sekiranya perkara itu tidak ada maksiat, tidak ada sesuatu yang berdosa, tuan-tuan, itu adalah taat. Bila sebut taat, Tuan Haji, iman kita sedang meningkat. Bila iman kita meningkat, kita tahu ianya di antara perkara yang merangsangkan amalan kita, memotivasikan kita. Yalah, tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir kos lepas. Kita nak balik kampung, tuan-tuan. Kita nak balik kampung. Kemudian kita fikir, nak balik kampung, minyak tu habis 200. Kemudian nak ziarahnya lagi, kemudian penginapannya lagi, ada 800,000 juga sekali balik. Tuan Haji, ini yang kita fikirkan kos lepas. Tetapi tujuan kita balik bukan untuk melakukan maksiat. Sekiranya ianya bukan maksiat, sebab niat kita pun tulus murni untuk ziarah, Tuan Haji, itu adalah taat. Bila sebut taat, Tuan Haji, iman kita meningkat dengan ketaatan tadi. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, ianya akan memotivasikan diri kita untuk terus melakukan ketaatan. Manakala iman kita berkurang dengan maksiat,
Maknanya ini melihat kepada i'tiqad kita. Kita wajib semestinya beriman. Iman kita ada kalanya meningkat dan ada kalanya berkurang. Yes. Sebagai contoh tuan-tuan, ini dirasai oleh kita. Ada kalanya tuan-tuan kita dengar azan, semalas je dah datang masjid. Kenapa tuan? Saat itu iman kita sedang berkurang. Ada kalanya tuan-tuan, semangat kita nak datang masjid, sebelum azan 5 minit kita datang, dah siap, semangat. Tuan, iman sedang meningkat. Jadi iman kita ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Itu yang kita rasa. Kita rasa malas, kita rasa tak apalah, nantilah buat, nantilah. Lain pun dalam waktu lagi kalau solat pun. Contoh, iman kita ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Okey, kita duduk di sini tuan-tuan, sebab kehidupan kita satu saat tidak lari sama ada iman meningkat ataupun berkurang. Okey, kita duduk sekarang tuan-tuan, iman sedang meningkat. Sebab apa? Sebab kita tengah i'tikaf. Bukan kita buat maksiat, bukan kita buat dosa. Okey, iman meningkat. Kemudian kita balik. Kau ada masa tak? Kita singgah kedai kejap, kita minum-minum. Tak apa, kita minum. Bila kita minum tuan-tuan, kemudian kita ada membawang seorang individu sebagai contoh. Iman kita dah berkurang. Kita balik rumah kita. Kemudiannya kita duduk dengan rumah. Itu apa? Taat ke maksiat? Taat. Iman meningkat. Okay, kemudian kita layan keluarga kita, layan anak-anak kita. Taat ke maksiat? Taat. Okey, iman sedang meningkat. Okay, jadi kehidupan kita satu saat tidak lari sama ada meningkatnya iman ataupun berkurangnya iman. Kejap-kejap kami nak tahu kenapa perlu kita mengekalkan diri kita dalam keadaan iman yang sentiasa meningkat. Kami nak tahu kenapa perlu kita sentiasa memelihara diri kita daripada melakukan perbuatan yang mengurangi iman. Okey tuan-tuan, di antara kenapa kita mesti memerlukan diri kita dalam keadaan sesuatu yang sentiasa meningkatkan iman. Kenapa? Tuan-tuan, kita memelihara sesuatu yang meningkatkan iman. Ianya di antara wasilah kita dikekalkan keimanan di dalam jiwa kita. Kita melakukan perbuatan perkara yang meningkatkan iman sebab kita ingin iman kita itu dikekalkan. Dalam arti katanya, sekiranya kita tidak memelihara peningkatan iman, sentiasa iman kita merudum, maknanya iman kita boleh tergelincir akhirnya. Begitu ke maksud? Ya. Contoh tuan-tuan, sekitar ini berita betul tuan-tuan, sekitar 8 bulan ke 9 bulan lepas, seorang perempuan, anak perempuan kepada bekas Presiden Soekarno, berpengkalan di Bali. Mungkin tuan-tuan boleh search dia. Dia mewawarkan dirinya telah keluar pada Islam pada usia 74 tahun. 74 tahun mewawarkan dirinya menganut agama Hindu dan murtad daripada Islam. Tuan-tuan, apa yang diwawarkan oleh beliau, kenapa kita tak terkejut tuan-tuan? Kenapa kita tak terkejut? Sebab bila kita lihat sejarah yang ditunjukkan melalui kepribadian beliau, tuan-tuan, beliau dah tak solat, lama dah tak solat, tutup aurat jauh sekali tuan-tuan. Ritual-ritual yang berkaitan dengan ibadah umat Islam dah lama beliau tak melaksanakan. Jadi kita tak heran, kita tak pelik kenapa imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu di antara tujuan kita berbicara, kenapa kita ingin melakukan sesuatu yang meningkatkan iman, supaya dengan kita melakukan perbuatan yang meningkatkan iman tadi, ianya di antara amalan yang dapat mengekalkan iman. Kita pun risau tuan-tuan bila kita lihat sejarah itu, kita lihat apa yang berlaku di hadapan kita, kita risau sekiranya nanti Allah cabut iman. Allah cabut iman tuan-tuan, tak ada tempat lain melainkan neraka sahaja. Kita mengakhiri kehidupan kita dengan tidak beriman kepada Allah, tak ada tempat lain. Itu yang kita risaukan. Dengan sebab itu kita melakukan amalan yang akan sentiasa memperkukuhkan iman. Itu di antaranya. Kemudian di antaranya juga tuan-tuan, kenapa kita nak kekalkan diri kita dalam keadaan iman kita sentiasa meningkat? Okey tuan, sebab kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah.
Saya pun tak tahu, sama je. Kita tak tahu bila kita akan meninggal. Mungkin malam ini, mungkin on the way balik nanti, mungkin esok pagi. Semuanya dalam ilmu Allah, kita tak tahu. Jadi dengan kita melakukan amalan yang meningkatkan iman, tuan, amalan yang meningkatkan iman, sekiranya kita dijemput oleh Allah ketika itu, ianya di antara tanda seorang itu mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah, penamat yang baik dalam kehidupannya. Contoh tuan-tuan, ini banyak yang kita lihat. Ada orang yang meninggal ketika salat. Dia tengah sujud tuan-tuan, tak bangun-bangun, itulah sujudnya yang terakhir. Dia tengah taat ke dia tengah buat maksiat? Taatlah tu, tengah salat. Okey tuan, imannya sedang meningkat, dijemput oleh Allah. Hebat. Kita belum tentu tuan-tuan. 2 tahun lepas, imam di Masjid Al-Bukhari Al-Usta, ini viral tuan-tuan, dia sedang menyampaikan khutbah atas mimbar, dijemput oleh Allah ketika menyampaikan khutbah. Tuan-tuan, dia dijemput dalam keadaan imannya sedang meningkat. Kita belum tentu tuan-tuan, kita pun tak tahu bagaimana keadaan kita akan dijemput. Jadi dia dijemput dalam keadaan imannya meningkat. Ini di antara alamat ataupun tanda seorang itu mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah. Ya, ada orang dijemput oleh Allah sedang baca Al-Quran. Ada orang meninggal dunia tuan-tuan, balik daripada masjid, keluar daripada masjid, aksiden, meninggal dunia di situ. Jadi ini di antara bukti yang pernah kita saksikan, yang pernah kita lihat. Di sana juga kita pernah menyaksikan mereka yang dijemput oleh Allah sedang melakukan maksiat. Itu pun banyak juga tuan-tuan. Dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan maksiat. Itu pun banyak. Umat Islam yang menghadiri konsert tertentu tuan-tuan, kemudian mengambil satu tegahan dan dos berlebihan, akhirnya meninggal. Tuan-tuan, Islam meninggal bukan dalam masjid, bukan dalam surau tuan-tuan, bukan tengah ibadah, tengah tengok konsert meninggal. Okey, maksiat ke taat? Semestinya maksiat lah. Okey tuan, itu di antara seseorang tadi dijemput oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Penamatnya adalah penamat yang buruk. Ini yang kita takut. Kita risau, kita sedang melakukan perbuatan, perkara yang mengurangi iman. Tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah, itu adalah penghujung daripada usia kita. Wal'iyadzubillah. Jadi ini di antara tujuan kenapa kita berbicara tentang peningkatan dan pengurangan iman. Iman meningkat dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, okey, sekarang saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita dah tahu bila iman kita meningkat dan bila kita iman kita berkurang. Kita dah tahu garis panduannya. Kita dah tahu iman kita meningkat dengan sekian, berkurangnya iman kita dengan sekian. Cuma kenapa saya masih melakukan perbuatan yang mengurangi iman? Saya tahu tuan-tuan, mengumpat itu berdosa. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita tahu mengumpat itu berdosa dan mengurangi iman. Kenapa kita masih buat? Kita tahu melihat kepada ke arah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, iman kita berkurang. Kenapa kita masih buat? Kita tahu kita menyebut sesuatu tuan-tuan yang mengguris perasaan orang, mengurangi iman, tetapi kenapa kita, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita masih melakukan? Okey, kata pengarang pada poin itu tuan-tuan, ianya dikaitkan dengan soal hati. Walaupun kita tahu perbuatan itu mengurangi iman, kita buat juga. Tuan, puan, saya, kita sebenarnya ada masalah hati. Di antara bicara daripada pengarang tuan-tuan, وهذا كله يحتاج أولا إلى إصلاح القلوب وتنقيتها من الأمراض الصادة عن الهدى. Dan ini kesemuanya berhajat terlebih dahulu kepada proses pembaikan hati dan membasminya daripada penyakit-penyakit yang membuatkan ia terhalang daripada petunjuk. Sebenarnya hati kita ada penyakit. Kita dah tahu perkara itu berdosa, kita buat juga. Maaf, sebenarnya hati kita ada penyakit. Hati saya ada penyakit yang membuatkan ia terhalang daripada petunjuk. Kemudian pengarang meneruskan bicaranya. Sekarang tuan-tuan, kita akan masuk dan melihat untuk proses pembaikan hati kita. Kita ingin membaiki hati. Kata pengarang, islahul qulub.
iaitu proses kita membaiki hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Petikan daripada surah Syu'ara ayat 88 sehingga ayat 89. Pada hari tidak ada manfaat lagi harta benda dan juga anak pinak. Hari nanti, hari akhirat. Pada hari tidak ada lagi manfaat harta benda dan juga anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hari yang tidak ada manfaat harta benda, anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Hati sejahtera tu hati apa? Al-qalbus salim, qalbul mu'min. Hati yang sejahtera itu adalah hati orang beriman. Okey. Malam ini tuan-tuan, kita akan melihat adakah kita ini pemilik hati orang beriman. Hati orang beriman ada tanda-tandanya. Ibu-ibu, hati orang beriman ada tanda-tandanya. Pengarang ingin menyatakan kepada kita malam ini tanda-tanda yang ada pada pemilik hati orang beriman. Apa tandanya? Yang pertama, sebelum itu kata pengarang, fakama annal arda salihata fakama annal arda salihata li zira'ati tattasifu bi awsaf fakadzalika qalbul mu'mini yattasifu bi awsaf. Maka seperti mana sesungguhnya tanah yang baik untuk bercucuk tanam mempunyai sifat-sifatnya. Kita tengok tanah sesuai ke tak kita nak tanam musangking, tuan-tuan. Kita tengok tanah ni sesuai ke tak kita nak tanam sawi. Begitu juga hati orang beriman ada sifat-sifatnya. Tanah yang baik untuk bercucuk tanam ada sifat-sifatnya. Begitu juga hati orang beriman ada sifat-sifatnya. Kejap, kenapa pengarang nak cerita kepada kita tentang soal hati ni? Okey Tuan Haji, sebab kita tidak melihat apa yang terdapat di dalam. Cuma kita hanya boleh menilai sesuatu melalui luarannya sahaja. Jadi sekarang kita ingin melihat garis panduan, sama ada kita ini pemilik hati orang beriman ataupun tidak, melalui praktikal. Melalui praktikal kita, melalui amalan kita. Adakah kita ini pemilik hati orang beriman ataupun sebaliknya? Yang pertama, kata pengarang, al-iqbalu 'ala al-haqq, menerima atas kebenaran. Okey, sekarang pemilik hati orang beriman yang pertama, dia menerima kebenaran. Tuan-tuan, macam saya lah cakap memang senang tuan-tuan, tetapi adakah saya mampu untuk menerima kebenaran? Sedangkan tuan-tuan, saya ada pandangan tertentu. Contoh, tadi saya solat, habis semua, jadi haji jumpa saya, Ustaz, kejap nak cakap. Kenapa haji? Tadi saya tengok Ustaz solat tadi, rukun solat tadi tak lengkap. Tomak ninahnya dengan rukuk dengan sujudnya saya rasa tak kemas. Sepatutnya kita bila bangun daripada rukuk, kita mesti mengambil masa untuk menyempurnakan berdiri kita. Tadi saya tengok Ustaz solat lepas bangun daripada rukuk tak sempat berdiri dengan tegak, kemudian terus sujud. Sedangkan berdiri tegak tersebut selepas bangun daripada rukuk, kan kita tahu itu di antara rukun solat kita. Tuan Haji tegur saya benda yang betul. Tuan-tuan, saya nak jaga air muka saya. Tuan Haji tegur itu dah betul. Tapi tuan-tuan, mampu ke tak saya menerima teguran daripada Tuan Haji? Mampu ke tidak? Maaf Haji, sebenarnya Tuan Haji dalam masalah ni ada pandangan-pandangan. Saya pun ceritalah tuan-tuan. Takkan senang tuan-tuan nak terima teguran daripada Tuan Haji. Kan mengaji jauh apa semua. Tuan Haji dalam bab ni Tuan Haji ada pandangan-pandangan. Saya pun ceritalah satu-satu, padahal saya salah. Saya tetap berdalil juga tuan-tuan. Ini yang menjadi realiti yang kita lihat hari ini. Betul, yang kita lihat itulah tuan-tuan. Bila kita cerita kepada dia, kita cerita kepada seorang individu tadi, memang betul dia salah, tetapi tuan-tuan bukan senang untuk dia mengakui kesalahan, bahkan dia sedaya upaya untuk menegakkan benang yang basah. Jadi sifat pemilik hati orang beriman yang pertama, dia mampu untuk menerima kebenaran. Kata pengarang, alladhi yantuju anhu ma'rifatul haqq, alladhi yantuju anhu ma'rifatul haqqi wattiba'ih, iaitu mereka yang tercetus kepadanya pengetahuan tentang kebenaran dan dia mengikutinya. Tuan-tuan, sebelum itu mungkin dia salah.
Tapi selepas dia melihat kebenaran, tak boleh, rupanya saya dah buat salah, saya dah salah melalui sekian-sekian. Lepas orang cerita kepada kita, rupanya sebelum ni saya punya pilihan saya salah. Contoh hal ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala selepas dia melihat kebenaran, tuan-tuan. Petikan daripada surah Az-Zumar ayat 17 sehingga ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Maka berilah khabar gembira kepada hamba-hambaku. Tuan-tuan, ini khabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Siapa mereka yang dapat khabar gembira itu? Siapa mereka? Mereka yang mendengar ungkapan, dia dengar bicara yang betul, yang baik, maka dia mengikuti apa yang terbaik itu. Dia dengar orang cakap, dia dengar dulu, maka dia mengikuti apa yang terbaik itu. Mereka itulah golongan yang mendapat petunjuk oleh Allah. Allah memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka itulah golongan yang dikurniakan akal yang cerdas. Kembali kita melihat kedua-dua ayat di atas. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira kepada hamba-hambanya, iaitu mereka yang mendengar ungkapan dan mereka mengikuti apa yang terbaik. Contoh, tuan-tuan, ini banyak boleh kita lihat baik dalam meeting kita. Kita ada pandangan kita, tuan-tuan. Kemudian bila kita dengar presentation daripada kawan kita, sahabat kita, tuan-tuan, kita tahu dia punya idea dia lebih baik daripada kita. Tuan-tuan, sekiranya kita mengakui apa yang diutarakan oleh beliau, Tuan Haji dikurniakan pemilik hati orang beriman. Kita dengar sesuatu manakala kita mengikuti apa yang terbaik. Bila kita lihat ayat ni, tuan-tuan, ialah bila kita tengok, jadi sekarang lepas ni bila kita meeting apa semua, kita bermesyuarat, tuan-tuan, kita cuba untuk berlapang dada sekiranya pandangan kita itu tidak dipersetujui. Sebab di antara pemilik hati orang beriman, dia mesti mengikuti apa yang terbaik. Bila kita dengar apa yang terbaik, tuan-tuan, itulah yang terbaiknya daripada hasil mesyuarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka itulah golongan yang dikurniakan hidayah oleh Allah. Tanda seorang itu nak dapat hidayah, tuan-tuan, dia boleh terima. Bukan senang, tuan-tuan, orang boleh terima, tuan-tuan. Kita cakap apa pun dengan dia terima je, okey je. Dia tak ada nak tegakkan benang yang basah, relax. Tuan-tuan, mereka itulah golongan yang dikurniakan hidayah oleh Allah, dan mereka itulah golongan yang dikurniakan akal cerdas. Kemudian kata pengarang, wa amal qulubul kafiratus saqimah fataraha mu'ridatan 'anil haqq. Dan adapun pemilik hati orang kafir yang sakit itu, kamu menyaksikannya, dia berpaling daripada kebenaran. Itu beza. Yang tadi bila dia dengar, dia tengok yang okey, dia terima. Sebaliknya, tuan-tuan, kita dah cerita puas kepada dia, kita dah cakap, tuan-tuan, kita dah buat pembantangan kepada dia, kita yakin pandangan yang itu lebih baik daripada pandangannya, tapi, tuan-tuan, dia tetap berpaling juga daripada apa yang telah dinyatakan. Maaf, itu bukan pemilik hati orang beriman. Bahkan hatinya dalam keadaan yang mendukacitakan. Sifat yang kedua, pemilik hati orang beriman, kata pengarang, hubbul haqqi wa insyirahus sadri lil Islam. Yang kedua, dia suka akan kebenaran. Dia suka benda betul, tuan-tuan. Dia suka kebenaran, dan hatinya sentiasa terlapang untuk Islam. Hatinya sentiasa lapang je untuk Islam. Dia suka kebenaran dan hatinya sentiasa terbuka, terlapang untuk Islam. Kata pengarang, wa sahibul qalbi salimi yuhibbul haqq. Dan pemilik hati yang sejahtera itu, ianya mencintai kebenaran. Dia suka benda betul. Benda tipu, benda yang tak tahu hujung pangkalnya, dia tak suka. Dia suka benda yang betul. Okey, tuan-tuan, kita sekarang berada pada zaman viral. Zaman viral, tuan-tuan, apa sahaja yang orang tahu, dia kongsi. Dia kongsi dalam grup WhatsApp, dia kongsi di Facebook. Apa yang dia tahu, apa yang sampai kepada dia, tuan-tuan, dia pun tak tahu hujung pangkal, tuan-tuan. Jadi pemilik hati orang beriman, dia suka kebenaran. Nah, kita tanya semua dalam grup, dia ada share dalam grup penduduk, tuan-tuan.
Tak kira lah isu apa. Macam sekarang grup kita tuan-tuan dah semakin sejuk. 3 minggu lepas memang panas lah. Kita faham dalam grup kita penduduk ada yang tim A, tim B, tim C, tim D pun ada tuan-tuan, bebas. Itu pun ada juga, tak apalah, dah berlalu dah tuan-tuan. Okey, sekarang tuan-tuan, di antara pemilik hati orang beriman, dia suka akan kebenaran, orang share. Jadi kita boleh tanya tuan-tuan, kita kena tanya, maaf Haji, betul ke si fulan yang kata tu? Haji ambil mana ni, betul ke Datuk Seri sekian yang sebut? Haji, maaf Haji, siapa yang cerita kepada Haji ni, betul ke individu tersebut yang mengeluarkan kenyataan? Tuan, kenapa kita tanya? Sebab kita inginkan kebenaran. Kita tak nak tuan-tuan cerita-cerita palsu. Kita tak nak cerita-cerita yang memburukkan individu untuk menjatuhkan individu yang lain. Kita tak nak. Cerita betul kita terima. Jadi Haji boleh tak nyatakan daripada sumber asalnya mana, lidah rasminya mana, individu sekian daripada parti sekian. Jadi kami nak tahu, ada tak kalau sumber asal daripada lidah rasmi sekian, ada ke tak? Kenapa tuan-tuan kita tanya? Sebab kita inginkan pengesahan. Orang beriman dia suka akan kebenaran tuan-tuan, dia tak suka cerita tipu. Tuan-tuan, sekiranya kita tanpa menyelidiki, tuan-tuan, akhirnya kita tersalah. Rupa-rupanya kita salah. Kita percaya orang cakap, kita pun tak tahu, kita pun tak cari, kita pun tak search, kita pun tak tengok. Okey tuan, itu pentingnya orang beriman. Orang beriman ada garis panduan. Dia suka akan kebenaran dan hatinya sentiasa lapang untuk Islam. Okey, kemudian kata pengarang, wa sahibul qalbi salim yuhibbul haqq. Tadi kita dah cerita. Wa yansharihu sadruhu li ta'allumil islami fayastahiqu bidzalika hidayat Allah. Dan hatinya sentiasa terlapang untuk mempelajari Islam. Duk rumah saya saja dia search, betul ke dalam Islam rupanya ada berbicara tentang sekian? Dalam Islam rupanya Islam ini adalah garis panduan kehidupan kita. Bukan dalam bab ibadah aja, segala-gala benda ada dalam Islam. Okey, kita pun nak tahu, kita pun search. Sebagai contoh tuan-tuan, kita nak tahu. Maka dengan sebab itu dia berhak mendapat petunjuk daripada Allah. Dalam erti katanya tuan-tuan, seorang yang tidak berkeinginan, dia tak nak tahu tentang petunjuk, dia tak nak tahu tentang agama tuan-tuan, maksudnya dia tidak berhak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, sebaliknya, wa amma sahibul qalbi saqim fatarahu yakrahul haqq. Dan ada pun pemilik hati yang sakit, kamu melihatnya berpaling daripada kebenaran. Ini berbeza. Tadi tuan-tuan, dia cari, dia tahu, dia nak sesuatu benda yang betul, sesuatu yang benar. Manakala ini berbeza. Dan ada pun pemilik hati yang sakit, kamu melihatnya berpaling daripada kebenaran. Macam tadi lah tuan-tuan, Tuan Haji tegur saya itu betul tentang solat, tetapi saya tetap berhujah dengan Tuan Haji, nak debat juga. Padahal masalah itu dah jelas dah. Tuan Haji tegur saya tentang solat, saya nak debat juga dengan Tuan Haji. Maaf Ustaz, pemilik hati orang beriman tak ada pada Ustaz. Kenapa? Sebab pemilik hati orang beriman, dia menerima kebenaran. Hati yang sakit, dia benci akan kebenaran. Itu sebagai contohnya tuan-tuan. Kemudian kita lihat, wa yadhiqu sadruhu li sama'il Islam. Dan hatinya tuan-tuan sempit je apabila mendengar tentang Islam. Ini haram, itu haram, ini haram, itu haram. Kalau begitu, sampai bila kita tak boleh bersaing dengan mereka? Contohnya tuan-tuan, sebab kita dalam Islam, riba tak boleh, pergi kedai nambu tak boleh, banyak benda kita tak boleh buat tuan-tuan. Kalau begitu sampai bila kita nak macam ni? Kita tengok minggu lepas ada bukan Islam boleh dapat withdraw sebagai contohnya tuan-tuan. Kita ni Islam tengok duk miskin macam ni. Tuan Haji, maaf, pemilik hati orang beriman, manakala sebaliknya pemilik hati yang sakit, apabila mendengar tentang kebenaran, hatinya akan sempit. Hatinya akan sempit, susah untuknya menerima kebenaran. Wa bihadza yu'arridu nafsahu li'iqabillahi lahu bi'idlalih. Dan dengan sebab ini membuatkan dirinya berhadapan dengan balasan daripada Allah. Apa balasan daripada Allah?
dengan Allah menyesatkannya. Itu yang kita risau, tuan-tuan. Mula kali pertama, tuan-tuan, kita berpaling daripada kebenaran. Kali kedua, kali ketiga, berikutnya, tuan-tuan, perkara itu sebati dalam jiwa kita. Bila orang tegur tentang benda yang betul, kita cuba juga untuk berdalih, untuk berhujah, untuk berdebat. Last sekali, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan kesesatan. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada suratul An'am ayat 125. Juzuk yang ke-8 melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Artinya, maka siapa yang diinginkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepadanya, okay, tuan-tuan, kita nak Allah kurniakan petunjuk kepada kita. Kita nak, tuan-tuan. Sebab itu dalam solat kita sentiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami, hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tuan-tuan, ini yang kita minta pada setiap rakaat solat. Jadi apa tanda seorang itu mendapat petunjuk daripada Allah? Maka siapa yang diinginkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepadanya, tuan-tuan, apa yang Allah akan buat? Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Bila orang cerita tentang agama, dia boleh terima. Orang tegurnya tentang agama, dia boleh terima, tuan-tuan. Ustaz, apa yang Ustaz cakap tadi tu tak sesuai dengan agama Islam. Saya dengar tadi dalam kuliah Ustaz kutuk, Ustaz menghina individu sekian, itu tak kena dengan Islam. Contoh Tuan Haji tegur saya benda betul. Jadi Tuan Haji tegur saya bersesuaian dengan agama, tuan, sekiranya Allah nak kurniakan hidayah, Allah akan melapangkan dada kita untuk Islam. Tuan Haji tegur benda betul bersesuaian dengan agama, saya kena terima. Saya kena terima, hati saya kena lapang dengan teguran tersebut. Sebaliknya, dan sesiapa yang diinginkan, yakni oleh Allah, untuk menyesatkannya, wal'ayazubillah, tuan-tuan, Allah akan menjadikan dadanya sempit, susah, kesukaran ke atasnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Kembali kita merenung ayat ini, tuan-tuan, hebatnya apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah menggariskan dua golongan manusia. Golongan yang pertama, sekiranya Allah nak kurniakan petunjuk kepada dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Berbicara tentang agama, ada kaitan dengan agama, dia orang pertama, tuan-tuan, hatinya sentiasa terbuka untuk agama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya Allah ingin menyesatkannya, tuan-tuan, Allah akan menjadikan dadanya sempit. Apa makna sempit di sini? Artinya kesukaran kepadanya. Bila berbicara tentang agama, kejap, kita dalam meeting tak ada kaitan dengan agama, wal'a'izubillah, tuan-tuan. Kita, contoh, tuan-tuan, saya ada cerita betul. Cerita betul, tuan-tuan. Ini tentang ceramah. Tuan-tuan. Jadi di hadapan ada bukan Islam, saya dengan ada ahli panel yang lain, bukan Islam. Kemudian Islam ada sikit je, ramai bukan Islam, tuan-tuan. Kata ahli panel kepada saya tak boleh ceritalah ceramah apa, tuan-tuan, tapi itulah medannya. Jadi dia kata, Ustaz, jangan cerita tentang agama. Kita nak tackle mereka, bila kita cerita tentang agama nanti kita rugi. Jangan cerita tentang agama, kita cerita tentang apa yang boleh kita tawarkan sekian. Jangan kita kaitkan dengan agama. Tuan, bila kita dengar bicara daripada orang Islam, pandangan daripada orang Islam, tuan-tuan, jangan cerita tentang agama. Mana nak tahu, tuan-tuan, bila kita cerita tentang agama, mereka kali pertama baru dengar, oh, rupanya inilah Islam. Sebagai contoh, tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu, pernah ia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, injalafa an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام
tadkhulul jannata bisalam. Contoh tuan-tuan. Okey. Kadang-kadang tuan-tuan kita yang takut nak sebut tentang Islam. Kadang-kadang. Ini kita lihat peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam tuan-tuan, dia mengisahkan semula peristiwa sebelum Islam. Sebelum Islam. Yang mana ia menyatakan tak kala kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah. Madinah ketika itu tuan-tuan, ada muslimin, ada ahli kitab, ada musyrikin. Bila Rasulullah tiba ke kota Madinah, manusia keluar mengkerumuni baginda alaihi salatu wassalam sambil mereka berkata, Rasulullah telah tiba, Rasulullah telah tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba. Tuan-tuan, dia Abdullah bin Salam, dia Yahudi. Apa kata dia? Dan aku juga turut serta bersama dengan orang ramai datang untuk melihat ke arah wajahnya, yakni wajah Rasulullah. Maka apabila wajahnya nyata di hadapanku, aku mengerti sesungguhnya pada wajahnya itu bukanlah muka seorang penipu. Dia Yahudi tuan-tuan. Bila dia tengok muka Rasulullah, ini bukan muka penipu. Kenapa? Sebab mereka kenal Rasulullah. Yahudi ni mereka kenal baginda alaihi salatu wassalam, walaupun itu first time dia melihat Rasulullah. Kemudian tuan-tuan, fokus kita. Dan ada pun ucap tama baginda alaihi salatu wassalam. Dah masuk Isyak? Belum lagi. Okey. Dan ada pun ucap tama baginda alaihi salatu wassalam. Ini fokus kita tuan-tuan. Kita bayangkan sekarang di hadapan Rasulullah ada muslimin, ada ahli kitab, ada musyrikin. Baginda alaihi salatu wassalam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, sediakanlah makanan, dan dirikanlah solat sedang manusia tidur. Kalian pasti akan dimasukkan ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Sepatutnya Rasulullah kena raih bukan Islam di hadapan dia. Itu orang kita lah tuan-tuan. Pandangan politik orang kita. Maaf saya sebut dalam bab ini tuan-tuan. Sepatutnya Rasulullah kena raih, jangan sebut tentang Islam. Tapi tuan, kenapa Rasulullah sebut tentang Islam? Tuan-tuan, kemungkinan itu membuatkan dia tertarik dengan agama. Rupanya dalam Islam ada solat malam. Dalam Islam rupanya ada beri salam. Dalam Islam rupanya ada dalam bab penyediaan makanan. Buat makan pun ada dalam Islam. Tuan-tuan, ini bila kita lihat apa yang diterjemahkan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Kita berlaluan terlebih dahulu untuk azan insya-Allah. Allahu akbar, Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah kita akan akhiri bicara kita pada ayat tadi melalui suratul A'raf, suratul An'am pada ayat 125. Maka siapa yang diinginkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepadanya, Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Dan siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadikan dadanya sempit, siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menyesatkannya, Allah akan menjadikan dadanya sempit. Sempit daripada mendengar Islam. Dia tak nak bila orang berbicara tentang agama, agama di luar. Sekarang kita di dalam kita punya office Islam di luar daripada office kita. Contoh tuan-tuan, Islam bukan begitu. Islam adalah cara hidup kita. Jadi siapa yang diinginkan oleh Allah, Allah akan menjadikan dadanya sempit, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Bila berbicara tentang agama dia tak suka, susah hatinya. Tuan-tuan, bila kita lihat perumpamaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada poin yang kedua, tuan-tuan, ayat tadi menggariskan 2 poin. Yang pertama, siapa yang akan dikurniakan hidayah oleh Allah. Yang kedua, golongan yang akan disesatkan oleh Allah. Poin yang kedua iaitu, dan siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadikannya sesat, Allah akan menjadikan dadanya sempit, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Tuan-tuan, Rasulullah cerita tentang apa ni? Apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui dada yang sempit, tuan-tuan? Okey, beginilah sejarah ringkasnya, tuan-tuan. Kita tahu kita akan berhadapan dengan kesukaran untuk bernafas apabila kita sedang mendaki naik semakin tinggi daripada satu tahap ke satu tahap yang lain, tuan-tuan. Dan kita tahu, tuan-tuan, kita tahu sekiranya kita berada daripada 10,000 kaki dari aras laut, tuan-tuan, kita amat memerlukan kepada oksigen. Kemudian, tuan-tuan, kita tahu dalam tempoh-tempoh tertentu, dalam had-had tertentu yang mana kita akan berhadapan dengan kesukaran. Contoh, tuan-tuan, kalau kita tak biasa naik Gunung Kinabalu, kita nak sampai ke puncak, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan kesukaran untuk bernafas. Susahnya untuk kita bernafas, kita rasa macam tak puas, macam kita bernafas di Shah Alam, tuan-tuan, macam tak cukup. Tuan, itu yang kita rasa. Jadi perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menyesatkannya, Allah akan menjadikan dadanya sempit, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Ini perumpamaan yang mudah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita di kalangan golongan yang dikurniakan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau sekiranya kita di antara mereka yang ingin disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya, tuan-tuan, kita tak suka apabila orang berbicara tentang agama. Itu tanda. Melihat petikan daripada surah Al-An'am ayat 125. Jadi mengakhiri bicara kita malam ini, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita. Yang pertama, iman kita ada kalanya bertambah dan berkurang. Biasalah, tuan-tuan, kita ni lemah. Ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman kita dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, selepas kita melihat garis panduan yang meningkatkan iman dan mengurangi iman, kenapa saya masih melakukan sesuatu yang mengurangi iman sedangkan saya tahu perbuatan itu mengurangi iman? Pengarang mengaitkan hati itu ada masalah. Pengarang mengaitkan hati itu ada masalah, tuan-tuan. Walaupun kita sudah mengetahui perkara tersebut mengurangi iman, kita masih melakukannya, hati kita berada dalam masalah sebenarnya. Jadi kita mesti mengambil tindakan untuk sama-sama kita membaiki hati kita dan meletakkan hati kita di antara hati orang beriman. Kemudian pengarang juga sempat berbicara kepada kita tentang tanda-tanda hati orang beriman. Sekurang-kurangnya kita telah melihat 2 tanda. Yang pertama, kita mampu untuk menerima kebenaran.
Yang keduanya, kita suka akan kebenaran dan hati kita sentiasa lapang apabila mendengar tentang agama. Jadi wallahu taala alam, saya mohon diberikan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu. Saya memohon diberikan kemaafan atas keterlanjuran berbicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.